Baik, ketika ini kita nak membincangkan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya fasilitasi anak muda untuk balik mengundi. Kita bersama dengan Rashdan Muhammad Hassan yang Ketua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM untuk berkongsikan pendapat beliau untuk Malaysia memilih pada 8.30 pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Rashdan. Pertama sekali kita ingin melihat kepada ada lebih kurang dalam 1.2 juta pengundi 18 hingga 20 tahun dan kita juga difahamkan sekarang ini terdapat cuti yang telah pun diumumkan oleh institusi pengajian tinggi, tak salah saya 5 hari bermula 17 sampai 21. Kemudian kita ada juga mesej kempen-kempen daripada NGO, pertubuhan, gerakan yang menyatakan bantuan mereka kepada pelajar-pelajar untuk pulang mengundi secara kapul, nak beli pembelian tiket dan sebagainya. Pertama sekali Rashdan, melihat kepada keadaan pelajar sendiri ketika ini, adakah ada sesuatu yang mustahil untuk pelajar pulang menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi pada ketika ini? Mungkin ada isu-isu tertentu yang kita mungkin terlepas pandang yang boleh kita perbaiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih Syawani kerana menghubungi saya pagi ini. Jadi kalau kita lihat seperti yang telah disebut tadi, 1.2 juta itu merupakan satu figure yang agak besar dan saya fikir pergerakan mereka pada 17 hingga 20 sehingga hari Minggu pada 19 hari bulan nanti itu akan memainkan satu pergerakan yang sangat besar lah. Dan kalau kita lihat perkara mustahil ni, dia adalah dari sudut kos itu sendiri. Kerana seperti mana kita tahu, mahasiswa kita ni bukanlah daripada golongan yang berpendapatan. Tetapi mereka need to keluarkan satu amount of money, sama ada menggunakan bas, kapal terbang yang agak besar. Kerana mungkin ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan harga disebabkan oleh supply yang mungkin tidak banyak. Jadi kalau kita lihat dari sudut harga, kita tengok flight hari ini daripada Semenanjung ke Borneo ataupun Borneo ke sini kadang-kadang ada sampai RM1,000. Menyebabkan kadang-kadang mahasiswa mungkin berfikir. Jadi pada kesempatan ini mungkin sekiranya ada pendengar-pendengar daripada kalangan syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan servis pengangkutan, mungkin inilah masanya untuk kita create the loyalty ataupun give some benefit towards the student untuk kita berikan mereka ini harga yang betul-betul bersesuaian dengan mereka. Sebagai contoh mungkin bas ke, kapal terbang ke. Walaupun bagaimanapun saya Rashdan. Ya, saya. Maksud Rashdan jadikan platform untuk syarikat penerbangan berikan skim tertentu mungkin kepada pelajar. Betul. Secara tak langsung, bila kita memberikan skim-skim ni sebagai contoh harga murah untuk student membeli, mungkin ini akan memberi efek yang secara long term kepada mereka. Selepas ini mereka akan menggunakan syarikat yang sama. Jadi itu sedikit sebanyaklah yang saya lihat. Mungkin perlu disemak oleh pihak syarikat penerbangan ataupun mungkin syarikat pengangkutan bas ataupun apa-apa syarikat pengangkutan. Ya, Rashdan, kalau kita melihat kepada data yang dibawakan oleh Ilham Center itu, antara kelompok umur 18 ke 29 tahun, mereka yang tidak pasti nak keluar mengundi ini lebih daripada 30% tahu. Jadi, selain daripada mungkin faktor kewangan itu sendiri, apa agaknya antara faktor-faktor lain? Walaupun banyak pelepasan dah diberikan ketika ini, mungkin menjadi antara perdebatan di IPT ketika ini. Bagi saya, bila isu turun mengundi ini salah satunya mungkin adalah disebabkan ketidakstabilan ataupun orang kata keadaan politik semasa yang menyebabkan anak muda ataupun golongan yang telah dibuatkan statistik itu tadi merasakan bahawa mereka ini tidak ada keperluan untuk turun mengundi. Jadi pada pandangan saya, hari ini tugas kita bukan sahaja parti politik tetapi semua rakyat Malaysia termasuk kami sebagai pemimpin mahasiswa di universiti awam atau universiti swasta adalah untuk memberikan pendedahan kepada mereka apa keperluan untuk mereka mengundi. Kerana kalau kita lihat yang berumur 18 tahun pada hari ini, 5 tahun lepas baru tingkatan 1. Jadi mereka ini tidak ada knowledge about kenapa mereka perlu turun mengundi. Tetapi hari ini bila kita ada undi 18, mereka ini perlu turun mengundi dan mereka mungkin mahu melihat how bila mereka turun mengundi, dia boleh benefit diri mereka. Sama ada secara individual, kelompok, masyarakat, komuniti ataupun as a whole sebagai negara. Jadi at the end of the day, bagi saya ia adalah about kesedaran dan bagaimana kita nak mengubah stigma mahasiswa-mahasiswi ataupun golongan muda pada hari ini untuk sama-sama membuat keputusan untuk negara, mandat yang telah diberikan kepada rakyat sebagai seorang mahasiswa, kita perlu turun mengundi. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mendengar,
saya sebagai salah seorang yang juga mahasiswa di Universiti Awam di UiTM menyeru semua untuk kita turun sama-sama mengundi kerana undi kita mungkin satu saja tetapi dia boleh mengubah lanskap 5 tahun akan datang. Dan Rashdan, dalam masa yang sama PRU 15 ni kita dapat saksikan bahawa ada sedikit perubahan lah. Selalunya kalau PRU memang kita bubarkan negeri bersekali dengan persekutuan. Tapi kali ini kita ada 3 saja negeri yang akan yang telah pun dibubarkan dan akan untuk election ni. Adakah itu juga mungkin mainkan peranan kerana mungkin pelajar fikirkan bahawa buat apa nak turun sekali saja nanti nak turun lagi dan sebagainya. Adakah itu juga mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu faktor? Bila Dewan Undangan Negeri tidak dibubarkan, dia mungkin menjadi tanda tanya kepada mahasiswa dan mahasiswi kita pada ini ataupun golongan muda pada ini ataupun siapa sajalah yang akan turun mengundi bahawa kenapa mereka ini tidak terbubarnya Dewan Undangan Negeri tersebut. Jadi kalau kita tanya faktor, mungkin sedikit sebanyak dia memainkan peranan kerana yang pertama, mungkin mereka rasakan, oh okey, aku duduk di negeri ini, jadi negeri ini tidak bubarkan lagi Dewan Undangan Negeri. Jadi mungkin PRU ni tak perlulah kot. Tetapi pada pandangan saya, sebagai rakyat yang benar-benar mungkin kita perlu fikirkan tentang negara kita, bila kita sebut pasal PRU ni, dia adalah yang menentukan siapa yang akan membuat polisi di negara kita, siapa yang akan menentukan contohnya kita punya pembukaan ekonomi, mencari kita punya kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi, polisi-polisi baru yang bakal dikeluarkan dan sebagainya. Jadi, dia sedikit sebanyak mungkin ada memberi kesan, tapi akhirnya kepada semua pendengar-pendengar kita kena tahu yang bila kita mengundi ini, PRU ini adalah kita mengundi wakil rakyat. Kita nak mencari orang yang boleh mewakili suara kita di dalam parlimen supaya ia boleh memberi manfaat kepada kita yang berada di kawasan tersebut. Sebagai contoh, katalah di Shah Alam ke ataupun di mana-mana tempat, jika kita memilih, kita bukan memilih seseorang yang atas dasar politik semata-mata, tetapi mewakili kita. Jadi kepentingan untuk memilih dalam PRU 15 ini sangat besar kerana dia bukan saja melibatkan negeri tetapi melibatkan negara kita Malaysia. Dan Rashdan, dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya ketika ini kita banyak lihatlah antara mungkin tawaran-tawaran diberikan oleh parti-parti politik. Sekarang ini bagaimana kita mahu pastikan bahawa parti-parti politik ini tidak mengabaikan suara daripada pelajar-pelajar. Yang saya ingatlah ketika zaman saya belajar, diberikan bantuan. Sebab kita memang tahu, Rashdan sendiri tadi cakapkan, kos adalah satu perkara yang cukup besar untuk pelajar nak belajar. Wang ringgit tu sememangnya cukup-cukup makan lah. Maggi tu memang ruji lah untuk belajar kan. Jadi kita nak tengok bagaimana sebenarnya bantuan-bantuan. Zaman saya dulu, saya diberikan laptop satu Malaysia. Sekarang ni kita ada peranti siswa dan sebagainya. Mungkin dari sudut kos pelajar tu kan, mungkin apa highlight yang perlu ditawarkan parti-parti politik, calon-calon yang bertanding untuk pelajar-pelajar pada ketika ini untuk pastikan bahawa ni mereka bukan saja turun mengundi tapi memilih calon yang terbaik untuk mengangkat suara pelajar. Baik, bagi saya bila kita ada 1.2 pengundi yang dalam kalangan mahasiswa ni, dia memberi satu petanda bahawa parti-parti politik tidak lagi boleh mengabaikan suara mahasiswa atau mahasiswi dalam sama ada manifesto ataupun mungkin apabila pembuatan bajet dalam masa yang akan datang. Kerana kalau kita lihat hari ini, contoh betul kita ada peranti siswa contohnya, kita ada keluaran menu keluarga Malaysia contohnya, yang mana dia sedikit sebanyak mengurangkan beban mahasiswa dan mahasiswa pada ini. Jadi carangan saya kepada mana-mana parti politik yang ingin merasakan mahasiswa itu adalah satu suara yang perlu didengari, mereka perlu lihat bukan saja dari sudut kewangan ataupun short term. Kita tahu mungkin kita macam sebelum ni kita ada yang e-wallet dan sebagainya. Jadi selain daripada dari sudut kewangan, mungkin apa yang boleh benefit mereka once mereka tamat belajar nanti. Kerana dalam tempoh 5 tahun akan datang ini, ramai graduan-graduan yang akan bergraduat ataupun mahasiswa-mahasiswi yang bakal bergraduat. Jadi mereka nak tahu bila mereka keluar, apa job opportunity, apa career path mereka, how they can develop their career development. Jadi selain daripada pemberian pekerjaan, tetapi bagaimana mereka ini boleh memastikan mereka boleh reskill ataupun upskill apa yang mereka ada, apa yang mereka telah belajar di universiti untuk kegunaan mereka apabila di alam pekerjaan nanti. Jadi bila kita sebut tentang bagaimana nak menarik anak muda dan mahasiswa-mahasiswi pada ini untuk turun mengundi, selain daripada bantuan-bantuan kewangan, kita juga perlu lihat dari sudut apa yang boleh memberi manfaat kepada mereka dari segi job opportunity,
kemudian kos tarikh hidup, kemudian mungkin ekonomi yang boleh mereka sertai dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih Rashdan Mohamad Hassan yang merupakan Yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM atas perkongsian itu tadi. Apa yang penting ketika ini banyak fasilitasi yang telah pun diberikan kepada pelajar IPT terutamanya untuk keluar mengundi, terutamanya buat mereka yang akan mengundi buat pertama kali. Jadi pastikan kita semua jalankan tanggungjawab kita pada 19 November nanti untuk kita capai undi 100%. InsyaAllah. Itu yang kita sasarkan lah. Ya. Okey, baik. Sekian daripada kami. Saya Hafizah Zaman. Saya Nur Syazul Nisa Fisham. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.